Mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah beserta nikmat iman dan juga Islam kekallah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala suatu masa nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Jami' Sungai Gelugong, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan-tuan, macam biasa jangan lupa untuk niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Duk bagi elok, hak sandak-sandak elok. Kalau terlajak lena pun boleh pahala. Maklumlah tuan-tuan, kuliah subuh pagi tadi bangkit pukul 5, bangkit awal. Jadi kadang-kadang dia main mengantuk tu terbawa-bawa. Jadi tuan-tuan, niat i'tikaf dulu. Ni bukan nak ajak mengantuk, nak ajak lena. Takut terlajak lena. Tuan-tuan kena faham dah tu. Baik, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada saya Ustaz Muhammad Fairul bin Yusuf. Mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang mana saya berkuliah di masjid tuan-tuan. Nak kata kosong-kosong pun boleh kurang lah. Dan kalau ada salah dan silap, mohon maaf zahir dan juga batin. Dan tuan-tuan, bila kita masuk bulan Syawal, antara amalan yang tuan-tuan jangan tinggal nah. Tuan-tuan jangan tinggal sampai bila? Sampai Rabiul Awal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sampai Rabiul Awal, 6 bulan ni tuan-tuan, hari-hari doa apa? Ya Allah, terimalah amal ibadah kami sepanjang Ramadan yang lepas. Jangan pernah ada dalam diri, jangan pernah ada dalam hati kita merasa puas hati dengan amal ibadah yang kita buat. Jangan berasa confident dengan amal ibadah yang kita buat sepanjang Ramadan yang lepas. Kita tak tahu tuan-tuan sama ada amal ibadah kita diterima maupun tidak sepanjang Ramadan yang lepas. Tak ada indikator, penanda aras ataupun tanda-tanda yang menunjukkan amalan kita diterima maupun tidak. Cumanya kata ulama berkenaan dengan nak tengok kualiti tak kualiti, tengok selepas mana bulan tersebut. Contoh tuan-tuan, bulan Ramadan tuan-tuan buat solat sunat, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan sedekah, tuan-tuan mengeluarkan wakaf dan sebagainya. Nak tengok lagu mana? Tengok bulan lepas tu, bulan Syawal. Adakah tuan-tuan masih konsisten, masih istiqamah melakukan perbuatan tersebut ataupun tinggal terus? Kalau masih lagi konsisten melakukan perkara-perkara kebaikan dalam bulan Ramadan, kemungkinan amalan Ramadan kita sepanjang Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doalah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami sepanjang Ramadan yang lepas. Dan masuk Rabiul Akhir, doa pula. Kalau panjang umur lah tuan-tuan, kalau panjang umur masuk Rabiul Akhir, doa, ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami sampai masuk dalam bulan Ramadan nanti. Itulah amalan salafus salih. Depa doa 6 bulan diterima amal ibadah Ramadan, dan 6 bulan seterusnya doa panjang umur sampai masuk dalam bulan Ramadan hak depan. Mudah-mudahan itu amalan yang kita boleh lakukan juga. Baik, kita akan masuk kitab Mukhtasar Al-Kabair, ringkasan berkenaan dengan dosa-dosa besar, dan kita sentuh pada hari ini iaitu dosa besar yang ke-20 pada muka surat yang ke-116. Lah kita berhenti tuan-tuan bulan 3. Bulan 3. Bulan 4 kita sentuh berkenaan dengan Ramadan, dan kita sambung bulan ni kitab kita balik.
iaitu dosa besar lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan lelaki menyerupai perempuan kita panggil pondan, ataupun dalam bahasa orang Penang panggil borak. Betul tak tuan-tuan? Borak. Pernah dengar tak istilah borak tu? Kan borak. Tapi itu digunakan kat Penang je. Tak usah digunakan kat negeri lain. Negeri lain dia berkata borak, hang borak apa? Dia kata borak tu maksud dia bercakap. Tapi kat kita panggil borak tu pondan. Bukan burak. Burak tu Nabi naik tu pergi Isra dan Mi'raj. Borak. Borak ni yang mana? Pondan. Laki jadi perempuan. Allah bagi jadi dia lelaki, dia teringin nak jadi perempuan. Dan sebaliknya, perempuan nak jadi lelaki. Ni pun sepasai juga. Kita panggil apa? Pancake. Pancake. Kalau tomboy ni dia berkelakuan macam lelaki. Tapi kalau pancake ni dia set ubah lagi. Lagu tu. Baik. Kedua-dua perbuatan itu adalah haram di sisi syarak. Tapi banyak tuan-tuan, banyak orang dah buat. Dan minta maaf cakap, negeri kita antara negeri yang paling popular borak ni. Negeri kita antara negeri yang paling banyak lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Baru-baru ni saya pi program Murabbi Ummah bersama dengan tok ayah kita, iaitu Datuk Ustaz Rosli bin Osman Ali Mali Fatwa Pulau Pinang, bertempat di Masjid Syekh Abdullah Fahim Palabatah. Jadi sembang dalam tu kami beberapa orang ustaz, dalam lebih kurang 32 orang dipanggil untuk berkongsi berkenaan dengan situasi dalam situasi dakwah lah. Kita faham kita berada pada penghujung dunia. Kita faham benda tu. Dan dakwah pada akhir zaman ini dakwah yang sangat mencabar. Benarlah kata Nabi, kal qabidi ala jamri. Dakwah waktu zaman ni kal qabidi ala jamri, ibarat menggenggam bara api. Susah. Tak semua orang boleh terima tuan-tuan. Bila kita tegur jangan duk buat lagu ni, dia kata awak hang ingat hang seorang masuk syurga. Dia balas lagu tu pula. Bila kita kata jangan duk hadiri konsert-konsert yang bukan syarak, bertentangan dengan syarak. Contoh ni baru-baru ni nak mai pula kan konsert-konsert apa semua. Sebelum ni konsert artis Korea dan sebagainya. Dia berkata, hang dengki dah tu. Kalau hang tak mau pi, hang duk diam. Clear? Tu dia balas balik. Tuan-tuan, ingat faham satu tuan-tuan. Setiap kali umat manusia melakukan kezaliman, pasti akan dapat balasan pada Allah. Dan bila ujian ataupun bala Allah Ta'ala turun, tak kira tuan-tuan sama ada orang salih mahupun tidak, kena sekali. Kita pernah baca dalam kitab hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman, bagaimana Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha yang dia tanya kepada Nabi, adakah bala akan turun anuhlika salihun, sedangkan di kalangan kita ada orang-orang yang salih? Nabi jawab apa? Ya, bala tetap akan turun. Tuan-tuan, bala tetap akan turun. Sebab apa? Sebab kemurkaan Allah itu yang dilakukan oleh manusia terlalu banyak. Tuan-tuan tengok bila kita tegur lagu tu, dia balas balik kal qabidi ala jamri. Kan ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tak ingat sama ada umat Nabi Nuh maupun Nabi Musa, saya tak ingat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Dia kata, wahai, saya tak ingat Nabi apa, saya lupa dah, 40,000 umat hang akan diazab disebabkan mereka melakukan kezaliman, dan 40,000 umat hang juga akan diazab
disebabkan mereka walaupun mereka melakukan kebaikan. Maka Nabi tersebut pun bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau 40,000 hak kena sebab buat dosa tu tak pelik lah, sebab mereka buat dosa. Tetapi kenapa hak lagi baki 40,000 itu tetap kena bala kamu ya Allah, sedangkan mereka taat melakukan kebaikan? Maka Allah pun berkata, ya betul, mereka melakukan kebaikan, tetapi mereka berdiam diri ketika mana maksiat berlaku di depan mata mereka. Tuan-tuan, bila bala Allah Ta'ala turun, orang yang soleh sekali kena. Kita bukan boleh guna istilah dalam dakwah ni, tak boleh guna jangan jaga tepi kain orang, jaga hai masing-masing. Tuan-tuan, tak nampak kemungkaran, tegur. Walaupun orang akan guna logik akal. Orang kata apa? Ni syurga tu bukan hang pegang, hang pun belum tentu syurga, tak usah duk ambil kerja Tuhan. Itu ayat-ayat logik yang kita selalu dengar. Betul, kita tak pegang syurga. Betul, tak ada kunci syurga kat kita. Betul, syurga itu urusan Allah. Tapi kita tegur maksiat, kita tegur kemungkaran, itu amanah Allah, itu amanah Rasulullah. Kalau tak mampu tegur secara lisan, tak mampu nak tegur secara penulisan, tuan-tuan, setiap hari bila tuan-tuan nampak kemungkaran, dengar kemungkaran ataupun berlaku kemungkaran depan mata, jangan tinggal untuk berdoa. Jangan tinggal. Bila bala Allah Ta'ala turun ni tuan-tuan, semua akan kena. Sebab tu tuan-tuan, ketika mana tadi waktu solat subuh pada rakaat yang kedua, pada rakaat yang kedua saya membacakan dalam ayat surah Hud berkenaan peristiwa yang Allah hantar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hantar kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ayat yang kasarnya tuan-tuan pun biasa duk dengar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Waktu Nabi Nuh buat kapal, orang duk gelak kat dia. Kemudian Nabi Nuh kata apa? Jomlah naik kapal, banjir Allah akan turun, bala Allah akan turun. Tuan-tuan, hak lawan balik siapa dia tuan-tuan? Anak dia sendiri. Tu yang Nabi Nuh kata apa? Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, jom naik sekali, jangan ikut orang kafir, jangan hang tinggal dengan orang kafir. Maka anak dia jawab balik tuan-tuan, ni logik akal, hak seperti mana orang kita duk guna lah ni. Dia kata apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kalau ayak mai turun, aku tak risau, aku naik bukit. Aku akan naik bukit, tak gaduh hujan turun macam mana, banjir macam mana pun aku akan naik bukit. Contoh tuan-tuan, orang akan fikir logik apa? Kalau banjir naik Pulau Pinang, naik heran apa? Kita ada laut. Laut akan penuh dulu. Kalau banjir pun kita rabat Bukit Bendera. Kan naik Bukit Bendera, parking atas ni. Takkan ayak nak naik sampai atas bukit. Logik akan. Sama tak seperti mana anak Nabi Nuh AS? Ya sama. Dia guna logik akal. Dia kata apa? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Maka Nabi Nuh kata apa balik? Anakku, la 'asimal yawma min amrillahi illa ma rahim. Tak. Tak ada siapa pun berdapat melindungi azab Allah, melainkan illa man rahim, melainkan orang yang Allah sayang, melainkan orang yang Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan, kita pernah dikejutkan dulu peristiwa tsunami tahun 2004. 2004 lah.
Betul, 2004 waktu tu saya duduk kat Ma'had Hafizi. Kan? Waktu tu saya duduk kat Ma'had Hafizi, Pulau Pinang. Pagi tu baru duduk makan dengan itulah anak Pakcik Wan kita, Ashraf. Kami makan di Khalil, Nasi Kandak Khalil. Balik-balik tu sedap-sedap pukul 10 depa kata dah ke tempat kami duduk tu dah naik ayak. Siapa jangka tuan-tuan, beratus ribu manusia mati disebabkan banjir. Sebab tu bila bala Allah Ta'ala turun, Nabi Musa kata apa? Nabi Musa tak, minta maaf, Nabi Nuh kata apa? La asimal yawma min amrillah. Hari ni tak ada siapa boleh tolong, tak ada siapa boleh lindung. Hang rabatlah bukit lagu mana sekalipun tak boleh lindung. Illa man rahim, melainkan orang yang Allah sayang, Allah kasih. Maka wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Habis mati kedua-dua anak dia, habis semua ke anak-anak dia apa. Kemudian sampailah orang kafir bila duk tengok hujan duk turun, teriak depa tuan-tuan. Takut depa, dah duduk atas bukit dah, takut depa. Takut depa sampai depa kata, ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'. Wahai bumi, tenggelamkanlah air ni. Wahai langit, stopkanlah air daripada turun. Waktu tu baru teringat kata Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum mana hujan turun, mereka belagak guna logik akal. Supaya umat manusia zaman lah ni, Islam zaman lah ni, bila tegur kata tak ada apa hang syurga bukan hang pegang, kami pun layak masuk syurga. Allah tahu niat kami. Kami jadi pondan ni bukan sebab apa, Allah Ta'ala dah meletakkan sifat lemah lembut dalam diri kami. Allah Ta'ala tahu yang penting kami jaga semayang, yang penting kami buat baik kepada ibu bapa. Logik akal. Walhal taat pada mak ayah, semayang, jangan jadi pondan. Ketiga-tiga tersebut itu arahan Allah. Hang pasal apa hang pi ambil satu, hang buang satu, hang kata hang bagus. Selalu orang kita lagu tu, hang ni pakai saja tudung tapi mulut beg tak payah pakai tudung. Elok hang nak suruh dia buat dua jahat pula. Sepatutnya tegur dia punya mulut. Sama juga dengan orang hang tak pakai tudung. Dia kata walaupun saya tak pakai tudung tapi hati saya baik, saya orang yang baik. Macam mana hang boleh mengaku diri hang baik, sedangkan terang-terangan hang buka tudung itu melanggar perintah Allah? Pemakaian tutup aurat itu arahan Allah. Tiba-tiba hang langgar perintah Allah, hang kata diri hang baik. Hang boleh kata hang baik sebab menunaikan solat, itu juga perintah Allah. Tak usah pelik. Hang boleh kata hang baik sebab hang taat pada mak ayah hang, betul, tapi hang telah langgar perintah Allah. Clear tuan-tuan? Sebab tu arahan Allah ambil semua, jangan tinggal satu, buat satu. Lepas tu kata apa? Tak apa, kami dah buat ni, hak ni tak buat, tak apa. Hak wajib kena buat, tetap wajib kena buat. Clear tuan-tuan yang tu. Jadi tuan-tuan, dakwah dalam agama Islam merupakan satu kewajipan. Dan kita tuan-tuan, habaq zaman lah ni yang seperti mana yang kita sebut, Nabi pernah bersebut, Nabi pernah kata, dakwah zaman lah ni ibarat genggam bara api. Tuan-tuan cuba tak percaya, tuan-tuan cuba update status dalam Facebook ke, dalam media sosial berkenaan dengan konsert haram ke, berkenaan dengan pemakaian tudung ke, berkenaan dengan tak semayang ke, berkenaan dengan duk lara depan TV waktu maghrib ke. Tuan-tuan tengok nanti orang hentam lagu mana. Orang sidai tuan-tuan, netizen sidai tuan-tuan, rapat terus. Kan abang saya pun tak tahan tu. Tengok dengan bahasa netizen ni. Bahasa netizen ni tuan-tuan, serupa syurga dan neraka tu tak wujud tu. Sebab tu tak pelik Nabi kata apa? Antara amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka Allah, lidah mereka. Betul? Kan mulut ni tuan-tuan, Allah. Tok Mufti pun mereka balun lagu tu je.
tambah hak ustaz cerai duk ngajak pagi-pagi ni. Clear. Sedangkan Nabi dulu pun orang kata gila, orang panggil gila, orang panggil tukang sihir. Orang pulaukan Nabi. Tu manusia yang paling Allah Ta'ala sayang. Start pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, berbanyak-banyak manusia tu, nombor satu Allah paling sayang Nabi Muhammad. Tu pun orang maki, tu pun orang pulau, orang hina, apatah lagi kita, tuan-tuan. Sebab tu nampak kemungkaran jangan duk saja. Kalau tak tahu nak apa, doa. No, tuan-tuan, doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih berkenaan dengan dosa jadi pondan dan juga pengkit ni. Apa kata Nabi? La'anallah al-mutasyabbihati minan nisa birrijal wa minar rijal bin nisa. Allah laknat, Allah keji perempuan hak jadi laki dan laki hak jadi perempuan. Di Malaysia ada ikonnya kan. Dan pelik tuan-tuan, tuan-tuan tengok media-media di Malaysia, hak jenis buat lagu ni diberi perhatian lebih, dibagi highlight pula. Sampai satu Malaysia kenal dia, hak pondan tu. Oh dia ni lah, oh dia ni lah, no, dia ni lah. Sampai diberi highlight, malahan dia ada follower berjuta. Pelik dah tuan-tuan? Ya. Kemungkaran dilakukan secara terang-terangan dan dengan bangga, malahan ada ramai pula ikut, ada fan club pula kan. Tuan-tuan tahu kot kalau pondan di Malaysia yang paling popular mat apa? Tak payah sebutlah nama kan. Nazih pergi buat live, Bandir pun buat live, tak payah sebutlah kan. Yang dia lari pisah dekat Thailand, dia lari sat kat Australia, dia patah balik mai apa semua. Tuan-tuan tengok, popular tak popular, orang satu Malaysia kenal dia, diberi highlight benda lagu tu. Malahan ada di kalangan perempuan, budak-budak perempuan puji, tapi dia lawa ustaz. Dia buat dia, dia lawa sungguh ustaz. Tahu dah, saya pernah jumpa depan-depan, kulit dia elok sungguh. Habis tu apa masalah dia kalau dia lawa? Kalau dia lawa kira tak dosa. Dosa tetap dosa, hang handsome ke, hang lawa ke, kalau dosa tetap dosa. Dia bukan kira, boleh kira oh buruk, dosa. Handsome, okeylah, pahala, masuk syurga. Lagu tu tuan-tuan nanya kita hak tak handsome ni, Allah ustaz, oi kita memang tempat kita neraka no. Neraka lah kita, sebab apa? Masuk neraka sebab tak handsome. Nanya Pak Karim kan, orang yang handsome buat dosa, syurga sebab apa? Masuk syurga sebab apa? Tiket utama masuk syurga adalah handsome. Mampus lagu tu. Orang kita ada fikir lagu tu. Sama juga dengan kekayaan. Bila kita tegur, kita sebut jangan leka dengan dunia. Dunia ni memang lagu tu. Allah Ta'ala sebut ad-dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, minta maaf, Nabi sebut apa? Ad-dunya kasijni lil mu'min wa jannatul kafir. Kita pun tengok lagu tu, kita bagi dakwah lagu tu, kita pun sebut lagu tu. Syurga, dunia ni penjara bagi orang yang beriman, kata Nabi. Hadis sahih. Dan juga syurga bagi orang kafir. So jangan terikut-ikut rentak mereka. Mereka balas balik. Orang yang gilakan dunia, dia kata balas balik. Habis tu ustaz, takkan hak kaya-kaya semua masuk neraka? Dia fikir logik, dia suka kali tu. Dah, kita tak abang lagu tu, kita abang bagaimana dunia ini menyebabkan kita terlalu leka, seronok tak tentu hala, sampai kita hanya pulun nak dunia saja. Konsert, perkara-perkara mungkar, percampuran lelaki dan perempuan. Kita buat serupa kita bebas nak buat apa atas muka bumi. Kita anggap bumi ni, dunia ni sebagai syurga. Itu masuk dia. Habis tu dekat UAE, dia balas balik. Dekat UAE tu kaya-kaya semua, syurga lah bagi mereka. Kalaulah kekayaan diukur sebagai untuk masuk syurga maupun neraka, Qarun lagi kaya pada hak puak-puak di UAE tu. Dia bagi perumpamaan contoh negara UAE.
Kalau nak kira, kalau kaya yang layak syurga, Qarun lagi kaya. Nama dia disebut sampai lah ni, harta karun. Kalaulah nak dikira kaya, Fir'aun pun kaya. Kalau nak kira kaya yang masuk syurga Allah, tu Abu Lahab, Abu Jahal pun kaya. Siap boleh offer lagi, siapa boleh tangkap Nabi Muhammad, siapa boleh tangkap Muhammad, aku bagi 100 ekor kuda, 100 ekor unta, pi tangkap. Tak kaya tuan-tuan, kuda unta bukannya murah. Kuda sekok kalau busuk-busuk 15,000, darab tengok dengan 100. Bukan sikit punya duit, kaya. Tapi tempat mereka dalam mana? Neraka Allah. Nama disebut dalam Quran Fir'aun, Haman. Nama disebut dalam Quran Lahab. Tu kaya tak? Kaya. Kalau orang logik akan cuba bandingkan harta dunia itu indikator sebagai ahli syurga, silap. Clear tuan-tuan? Sama juga dengan hak jadi pondan ni. Bukan miskin punya orang, kaya. Tu yang banyak follower tu. Orang pun duk follow, duk like follow. Dia duk makan duit kau tu. Dia buat di YouTube, post YouTube. Saya pun tak tahu rating harga. Orang duk post YouTube tuan-tuan, kita tengok view, like, subscribe apa semua. 1,000 orang dia ada rate harga dapat banyak mana. 100,000 orang dapat harga banyak mana duit. Dah orang Malaysia kita ni suka hak jenis-jenis benda-benda sensasi dan panas lagu tu. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok orang kaya-kaya di Malaysia, bukan semualah kan, ada. Hak tu juga ada buat video klip lagu raya pelik-pelik. Buat lagu pelik-pelik, pakai baju-baju pelik-pelik. Dia lelaki nampak perwatakan nak jadi perempuan pun ada. Orang pun tengok, orang pun view. Sebab apa? Mereka tahu orang Malaysia ni memang suka lagu tu. Suka tengok benda pelik-pelik, layan benda pelik-pelik. Sedangkan Nabi kata hak jenis perempuan jadi laki, laki jadi perempuan, Nabi kata Allah laknat. Dan dalam riwayat lain Nabi kata apa? La'anallahu ar-rajulah minan nisa. Allah laknat perempuan yang berperangai seperti mana lelaki. Tak ubah jantina lagi, tapi perangai macam lelaki dah. Dia potong rambut bagi pendek apa semua, dia pakai baju pun baju jantan, baju seluar. Dia banyak. Kita lama tuan-tuan cuba pergi di mall-mall apa semua, berlama. Tah-tah Korea kita pun ada, kita tak tahu. Depa punya dressing, depa pakai baju apa? Kira depa pakai baju dalam depa tu pakai hak jenis tight. Inner hak jenis tight, skin tight. Oh, rapat betul-betul. Kalau betul dia buat jalan, ni awak ni yang dia buat serupa jantan. Hang buatlah lagu mana pun, Allah tetap tinggal satu suara. Hang buatlah lagu mana pun, yang Tuhan takkan boleh ubah. Hang buatlah operation muka cantik, hidung terletak, pipi mulus apa, buatlah. Makan vitamin C, cucuk vitamin C, bagi kulit gebu apa semua, tapi tetap satu hang takkan boleh ubah, suara. Mula-mula boleh cover abang, lama-lama oi abang. Memang lagu tu. Tera tu je lah dia boleh buat pun. Sebab tu Allah tinggal hang buatlah lagu mana pun, satu tu Allah tetap tinggalkan jantina asal hang. Sebab Allah nak abang apa? Aku yang maha berkuasa. Yang tu tuan-tuan. Baik, clear. Dan dalam satu riwayat lain disebutkan la'anallahu al-muqannithin mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat lelaki berperangai seperti wanita, dan begitu juga wanita berperangai seperti lelaki. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tang masuk bab ni tuan-tuan, saya minta maaf kokok tuan-tuan pun terkena. Bukan terkena lagu mana. Tuan-tuan tengoklah di televisyen minta maaf cakap. Kadang-kadang artis-artis, kadang-kadang pelawak-pelawak ni
Depa suka melakonkan watak pondan, watak perempuan. Tuan-tuan sengaja pakai lagu tu, berpakaian lagu tu, walaupun nak melawak, hukumnya haram. Dia pakai rambut panjang-panjang, dia pakai baju colour pink, baju kurung, dia buat berlakon pondan, nak bagi orang gelak, sketsa lawak ke apa ke, orang gelak. Orang hak buat lagu tu hukumnya haram. Tapi tuan-tuan tengok bagaimana orang kita anggap benda tu biasa. Sebab kita telah menormalkan, sebahagian kita telah menormalkan perbuatan dosa tersebut dengan menganggap benda tu tak dosa. Dosa biasa, alah lawak je ustaz, lawak je ustaz, awak take serius sangat. Kalau hidup hang serius, hang duduk masjid lah. Tu balik kita, logik akal. Kalau hidup sampai tak boleh nak melawak ni, hang duduk masjid, duduk surau, duduk dan tu diam. Tuan-tuan, bumi ni milik Allah. Hang kena faham, ada tuan bumi ni. Tuan bumi ni kata tak boleh buat benda tu, tosah duk buat lah. Kalau kita ada rumah sewa, kita kata dilarang merokok dalam tu, tiba-tiba orang pergi merokok dalam tu, agak-agak kita marah tak? Marah kita. Hotel 5 star, hebat tak sangka tuan-tuan, bawa masuk derian bagi tak? Tak bagi. Try orang masuk derian, dia halau peramat keluar. Walaupun hang bayar lah lagu mana pun, hang pergi masuk derian, dia peramat keluar. Tuan-tuan nak balik derian, nak pergi, dulu saya ingat lagi, nak pergi derian ni, nak pergi derian, punya ketagih derian, nak pergi kat Mesir tak ada derian. 2007 balik mai, kebetulan musim derian, bulan 6, 7, 8. Packing ni tuan-tuan jangan tanya, packing bubuh dalam tapoy, baluk-baluk bubuh, wrapping bubuh, selotip bubuh, pergi scan dekat mesin dia tu, dia ada macam bau sikit. Kata ni cik derian lah. Dalam ni ada derian, ada 5 bekas. Tak boleh naik cik, tak boleh naik. Bekas tapoy, tak boleh naik. Berapa saya boleh bayar? Bukan boleh bayar, memang tak boleh. Cik bayar lah berapa pun, memang tak boleh. Walaupun kita nak bayar, tak boleh. Sebab dia ada peraturan. Sama juga dengan bumi ni tuan-tuan. Ada empunya tuan dia. Dah tuan dia kata tak boleh, pasal apa nak main logik akal? Bila orang tegur, kalau nak serius sangat duduk masjid lah. Orang kita dah anggap benda lawak, walaupun melebihi batas syarak, boleh. Melawak tampak tangan laki perempuan, tampak badan perempuan, punggung perempuan apa semua, boleh. Atas tiket melawak. Laki jadi pondan, boleh. Atas tiket melawak. Ni pemahaman orang kita. Walhal ianya dilarang dalam agama Islam. Tuan-tuan, jadi jangan menormalkan perkara dosa. Clear no tuan-tuan? Hang yang hak tetap hak, yang batil tetaplah batil. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat ini. Baik, kita berhenti dekat ini tuan-tuan. Banyakkan berdoa tuan-tuan, nampak kemungkaran, jangan tinggal berdoa. Dan jangan lupa doa untuk diri kita juga. Sebab perkara yang berlaku atas muka bumi ni, kejahatan, selain daripada yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan yang membisik hati, antara perkara yang boleh menyebabkan kita duk buat benda jahat ni tuan-tuan, hawa nafsu. Yang duk ikut juga benda ni pasal apa? Hawa nafsu. Tuan-tuan, doa agar Allah lindungi kita daripada keburukan hawa nafsu. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Ya Allah, kurniakan kepada kami, rezekikan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu. Ya Allah, ya Allah, tunjukkan kami yang salah tu salah,
lindungilah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah itu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adawa. Ya Allah ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah. Lindungilah kami daripada kemungkaran, keburukan akhlak. Lindungilah kami ya Allah daripada kemungkaran, keburukan hawa nafsu. Lindungilah kami ya Allah daripada bahayanya penyakit-penyakit atas muka bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.